Okey, so selamat sejahtera. Okey, kita sambung Sambung kelas kita. Okey, so today's topic unit 11 tingkatan 5. Unit 11 tingkatan 5. Malaysia unggul. Malaysia unggul di mata dunia. Okey, nampak? Okey. So apa yang ada dalam topik ini Okey, of course as usual nilai bila ada nama Malaysia dekat sana, automatic nilai patriotisme is there lah. Okey, nampak? Okey, patriotisme. And then Malaysia unggul means dia berjaya lah, very successful. Unggul. Nama kita, image kita, semua orang tahu. Okey, nampak? So kalau kita nak berjaya, Malaysia nak berjaya means maka ada nilai kerajinan. Nampak tu? And then as usual lah, kita tak bergantung kepada negara-negara lain, something like that lah. So kita berjaya dengan usaha kita sendiri, tanpa bergantung kepada bantuan, something like that lah. So kita ada nilai berdikari. Okay, then ada banyak cabaran. So kita berani hadapi cabaran. So nilai keberanian. And then kita beradab sopan. Hema Tinggi Min beradab sopan. Rakyat Malaysia beradab sopan. So you must always remember, berani means lebih kepada hadapi cabaran. Nampak? Dengan ini kamu boleh ingat nilai lah dengan baik. And then hema tinggi means lebih kepada beradab sopan. Dan bukan saja beradab sopan, berbudi pekerti mulia. Nampak? Dapat? So first thing nilai lah. Nilai simple saja nilai dia. So you tak perlu risau. Okay, next. Okay, actually kalau you tengok betul-betul okay, memang Malaysia kita pernah capai kejayaan lah. So Malaysia pernah capai kejayaan. Dan kita ada, rakyat kita pernah menempah nama. So Malaysia pernah menempah nama di persada dunia. Okay, di persada dunia. Okay, nampak. And then Malaysia juga Malaysia dapat penghormatan. Okay, kenapa kita dapat penghormatan? Kerana kita ini adalah negara yang berani. Berani, kita memang berani. Tapi jangan ingat beranilah perkataan tu. Sebab dia adalah nilai. So kerana menyuarakan, kita menyuarakan, berani menyuarakan pandangan tentang isu. Okay, tentang isu-isu. Okay, tentang isu-isu dunia. Terutamanya dalam persidangan antarabangsa. Sebab itu orang kenal kita lah. Understand? Kita memang berani menyuarakan pandangan kita. Understand? Okay. Terutamanya semasa persidangan antarabangsa lah. Nampak tu? So everybody knows Malaysia lah. Something like that. Boleh Okay, done. Okay, then after that, contoh kejayaan Malaysia lah. Bahagian contoh kejayaan Malaysia. Okey, dengar sini Okey. Contoh kejayaan kita itu, kamu boleh lihat mengikut bidang. Contoh kejayaan itu adalah mengikut bidang. Okey, mengikut bidang Okey, nampak mengikut bidang. So kita ada bidang perindustrian, bidang kesukanan, bidang sains dan teknologi, bidang pengangkutan dan perhubungan, bidang pelancongan. So dia ada 5 bidang yang ada dalam buku. And then dia ada bagi contoh dia lah. So you as a student lebih kurang tahu sikit-sikit lah. Okay, we start with bidang perindustrian first. Okay, bidang perindustrian Okay, so kita, contoh kejayaan kita adalah dalam industri otomotif Maksudnya kita ada keluarkan kereta tempatan lah. Okay, kereta tempatan Proton Proton N/2 okay, nampak, dan dieksport ke luar negara.
Betul ke? Zain, so ada luar negara yang beli kereta kita. Zain, okey, nampak? Dapat. Okay. Next. Dalam bidang perindustrian, industri makanan, pemakanan. Okey, industri pemakanan. Okey. You look at industri pemakanan means, okay, yang famous itu adalah rempah ratus, and then produk dingin beku Malaysia. So maksudnya Malaysia ini memang kita keluarkan apa kita panggil produk dingin beku mean frozen produk lah. Kita famous untuk itulah, frozen produk lah. Okay, nampak so kita famous untuk benda ni lah. Okay, frozen produk Okay, nampak dingin beku punya. And then rempah ratus kita dan produk dingin beku ini menembusi pasaran antarabangsa. Zain, okay, nampak boleh Okay. So ini adalah contoh kejayaan lah dalam bidang perindustrian Okay, another bidang perindustrian adalah industri pembuatan, di mana negara kita juga famous untuk teknologi penghasilan sarung tangan. So sarung tangan means yang famous itu adalah kita punya ni Top Glove. Nampak? Company is quite famous especially semasa pandemik. Permintaan terhadap sarung tangan and all that. Zain, so memang di kita adalah famous dalam industri pembuatan. Pembuatan iaitu teknologi penghasilan sarung tangan. Zain, okay, nampak. So all this comes under perindustrian. Nampak tu? Okay, next. Dalam bidang sukan. Okay, dalam bidang sukan, apa sebab kita famous adalah kita pernah jadi, Malaysia pernah jadi negara tuan rumah. Kita pernah jadi tuan rumah untuk sukan Commonwealth, kita pernah. Sukan SEA pernah. Piala Monsun itu adalah yang kapal layar all that lah. Zain, then kita ada Formula 1 also. Zain, so sukan Commonwealth 1998. Kamu kena tahu sukan Commonwealth adalah tamasya sukan kedua terbesar. The biggest one is Olympic. After Olympic is Commonwealth. Dan kita pernah jadi tuan rumah untuk sukan Commonwealth 1998. Okay, nampak. Dan sukan SEA as usual lah, sukan SEA ASEAN punya, and then Piala Monsun dan juga Formula 1. Besides menjadi tuan rumah, kita juga pernah melahirkan juara dunia, world champion lah. Okay, nampak tu. So macam dalam sukan badminton, yes, squash, renang, and Paralimpik. Paralimpik yang sangat famous lah, understand? So kita selalu menang gold medal saja. Paralimpik, understand? So OKU negara kita pun good, understand? Okay, nampak tu. Dalam sukan mereka, Paralimpik, okay, nampak. Ini semua adalah contoh kejayaan kita dalam bidang sukan. Dan the last one adalah litar lumba bertaraf antarabangsa. So for sukan kita ada litar lumba bertaraf antarabangsa, iaitu kita ada litar antarabangsa Sepang. Sepang ini yang Formula 1 lah. So we have our own tempat untuk berlumba lah, litar. Dan velodrome ini adalah yang basikal punya. Velodrome National Malaysia, bertaraf antarabangsa. Okey, nampak? Okey, so ini 3 contoh kejayaan dalam bidang kesukanan. Okey, next, dalam bidang sains dan teknologi. Okey, dalam bidang sains dan teknologi. Okey, so kita ada sistem satelit komunikasi. So kita pernah hantar satelit, tapi kita launch dekat negara lain lah. Tapi itu satelit kita. Okay, salah satu yang sangat famous adalah satelit kita adalah Miasat. This is the first one lah. Malaysia East Asia Satellite, Miasat. Selain daripada itu kita sudah hantar lagi 2 satelit. Selain daripada ini kita ada hantar Tiungsat. Dan kita ada Razak Sat pun ada.
Nampak okey, dapat. Okey, so ini adalah satellite yang kita pernah hantar lah, tapi yang famous of course lah nombor 1 tu lah. Niasat okey, nampak. Okey, next. Program Angkasawan Negara. Okey, dalam bidang sains dan teknologi kita ada program Angkasawan Negara di mana kita punya salah seorang rakyat Malaysia iaitu Datuk Dr. Sheikh Muzaffar. Okey, tak perlu ingat nama penuh lah. Sheikh Muzaffar is okay already. Understand? Ejaan kamu lari sedikit Muzaffar itu is okay. Understand? As long dia sounds Muzaffar sudah cukup. Okey, program Angkasawan di mana Dr. Sheikh Muzaffar ini telah terpilih sebagai angkasawan negara pertama di NASA. Understand? The first one terpilih di NASA lah. NASA untuk hantar ke angkasa lepas lah. Understand? Nampak? Okey, dan okey. Kejayaan kita dalam bidang pengangkutan dan perhubungan. Pengangkutan dan perhubungan. Okey, kita ada lapangan terbang bertaraf dunia. So our airport is international level lah. Memang international level ni. Airport kita bertaraf antarabangsa. Bertaraf dunia iaitu KLIA. Dan kita memiliki sistem jaringan jalan raya yang baik. Not so bad Malaysia punya highway is good. Okay, so antara contoh highway kita adalah Lebuh Raya Utara Selatan. Lebuh Raya Utara Selatan adalah lebuh raya yang tertua lah. Sorry. Lebuh Raya tertua adalah Lebuh Raya Persekutuan. Federal Highway lah. Understand? Okay, lepas tu kita ada Lebuh Raya Utara Selatan ada. Lebuh Raya Pantai Timur kita ada. Dan kita punya Jambatan Pulau Pinang lah. Understand? So kita mempunyai sistem jaringan jalan raya yang baik. Nampak? Dapat? Okay, next. Sistem pengangkutan bertaraf dunia. Okay, so kita ada sistem pengangkutan bertaraf dunia. Okay, so kita ada 3. Okay, 3 iaitu kita ada MRT, LRT dan ERL. Nampak tu? Mass Rapid Transit, Light Rapid Transit dan Express Rail Link. So kita juga ada sistem pengangkutan international level lah bertaraf dunia. Nampak? Okey. Ini untuk bidang pengangkutan dan perhubungan lah. Dapat? Okey, next. The last one lah, bidang pelancongan. Malaysia is well known also untuk pelancongan. Okey. Yang pertama itu adalah kita ada destinasi eko pelancongan yang menarik. Eko pelancongan adalah lebih kepada pelancongan berorientasikan alam sekitar. Okey, di mana negara kita memiliki pulau, gua, taman rekreasi, kawasan tanah tinggi dan juga hutan simpan. Yang famous lah. Zen. Okey, so orang luar negara semua suka datang Zen, eko pelancongan kita. Zen, kawasan-kawasan yang sangat indah. Boleh? Okey, next, apa lagi? Kita juga ada seni bina yang unik. Seni bina yang unik. Maksudnya bangunan-bangunan yang famous lah. So kita ada lagi 2 yang coming up. Tetapi yang ada dalam buku teks kamu adalah Menara Kembar Petronas, KLCC. Istana Seri Menanti. Istana Seri Menanti Negeri Sembilan we have. And then we have Pintasan Saloma. Zen, nampak tu. So yang ni semua adalah seni bina lah yang unik. Bangunan-bangunan yang unik lah, seni bina yang unik. Dan selain daripada itu, dalam negara kita ada beberapa tempat menjadi tapak warisan dunia yang diiktiraf oleh UNESCO. Zen, tapak warisan heritage punya. World Heritage tau. Zen, we talking about Malaysian heritage ni sudah jadi dunia punya. Zen, World Heritage. Okay, so kita ada Taman Negara Kinabalu Sabah. Yang itu adalah warisan dunia. Dan Taman Negara Mulu Sarawak also. And then Bandar Bersejarah Melaka, Georgetown, Pulau Pinang. Dan warisan ekologi lembah Lenggong, Perak. Ini semua adalah tapak warisan dunia. Memang UNESCO ada bagi recognition lah.
Zen. Tapi kita kena preserve benda inilah. Boleh Okey, done. So ini adalah contoh-contoh kejayaan Malaysia yang boleh kita banggakan lah in terms of di persada dunia lah. Zen, uniqueness of us lah. Okey, nampak? Okey, next. Cara kita nak harumkan nama negara di persada antarabangsa, di persada antarabangsa. Okey, tapi ada beberapa cara so we have altogether 7 cara. Tapi baca soalan betul-betul lah, sebab kadang-kadang dia boleh tanya cara anda mengharumkan nama negara. Kalau anda means ada beberapa perkara you tak boleh buat. Sebab anda means merujuk kepada you adalah SPM student. So ini semua adalah beberapa peraturan dalam moral. Baca soalan betul-betul. Okey, cara mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Okey, nombor 1 adalah kita boleh mencipta kita perlu mencipta kejayaan dalam pelbagai bidang. Berjaya dalam pelbagai bidang. Mencipta kejayaan dalam pelbagai bidang. Lepas tu bukan saja mencipta kejayaan lah, Azan. Kita juga melibatkan diri. First we have to take part lah, then only kita boleh cipta kejayaan, right? Azan. So kita kena melibatkan diri dalam pelbagai pertandingan antarabangsa. So melibatkan diri dalam pertandingan antarabangsa. Nampak? Okay, then after that, what we supposed to do adalah, okay, nampak? Macam tadi kamu boleh nampak kita ada seni bena unik, kita ada tapak warisan dunia semua kan? Azan, okay. So apa yang kita kena buat adalah kita kena naik taraf, upgrade kemudahan-kemudahan yang ada dekat sana, upgrade, dan kita buat penjenamaan semula. Upgrade itu naik taraf lah. So kita naik taraf dan membuat penjenamaan semula untuk tempat-tempat pelancongan dalam negara kita lah. Menaik taraf means upgrade. Upgrade. And then penjenamaan semula means kita rebranding. Tukar sedikit lah rebranding. Bagi nama baru. Zen, actually rebranding ini semua adalah like marketing punya kerja lah. Marketing punya kerja. Even government kamu pun buat rebranding also. Satu Perdana Menteri mari dia cakap satu Malaysia. Another Perdana Menteri mari tak ada lagi satu Malaysia. Understand? Another Perdana Menteri dia punya rebranding adalah dia cakap ini adalah keluarga Malaysia. Understand? Okay, nampak. So they have brand. Sebutan lah. Dan those days ada juga Malaysia boleh. So just rebranding lah, buat penjenamaan. So tempat-tempat pelancongan kita semua we have to upgrade. Lepas tu kita kena buat penjenamaan semula tempat-tempat tersebut. Okay, nampak. Next, apa kita kena buat adalah untuk mengharumkan nama negara. Okay, kita kena reka cipta. So kita mesti cipta inovasi baharu dalam bidang sains dan teknologi. So apa-apa benda baru kita cipta lah. Understand? Okay. So those days kalau kamu tengok yang apa itu pen drive pun kalau kamu tengok adalah ilham rakyat negara kita juga. Understand? Okay, nampak tu. Boleh Okay. Tapi dia cipta benda tu dekat Taiwan semasa dia lanjutkan pelajaran. Azan, okey, nampak. So reka cipta inovasi baru dalam bidang sains dan teknologi. Okey, lepas itu of course lah semua warisan negara kita. So kita kena pelihara warisan negara kita. Pelihara warisan negara. Warisan negara means adalah heritage. Okay, so heritage ini kalau kamu tengok warisan negara, kita ada warisan yang ketara. Warisan ini kita ada yang ketara punya. Ketara means tangible lah. Kamu boleh nampak dalam mata kasar, iaitu macam ketara means kita ada tapak tanah bersejarah. Kita ada lembah bujang and all that. Understand? So kita ada monument.
monument. Okay, all that lah. Understand? Yang ketara kita boleh nampak lah. Okay, nampak. And then juga alam semula jadi. Gua and all that lah. Semuanya kita kena jaga, pelihara, preserve benda tu. Understand? Lepas itu benda yang ada lagi satu juga benda yang tidak ketara. Warisan tidak ketara means adalah intangible lah. Understand? Kamu tak boleh nampak. Nampak yang ni semua, yang itu kita boleh nampak. Ketara means tangible means kita boleh nampak, kita boleh sentuh. Okay, ketara itu kita boleh lihat tapi mungkin kita tak boleh sentuh lah. Seperti adat, budaya. Ini semua kita kena preserve. Lepas tu kita punya traditional lah. Tradisi kita macam music tradisi kita. Lepas tu seni tradisi kita, tarian tradisional kita, all that lah. So yang ni pun kita kena preserve. Dua-dua lah. Okay, nampak ada banyak perkara yang kita kena preserve. Sebab ini semua adalah almost like keunikan Malaysia lah. But we have a separate chapter for it lah. Okay, nampak. Okay, next. Apa lagi kita kena buat adalah, okay, macam kamu lah. Kamu tak boleh menganjurkan persidangan dan karnival pada peringkat antarabangsa. Nampak? Boleh Okay, so menganjurkan. So maksudnya yang ni lebih kepada kerajaan atau syarikat negara kita. Dia boleh menganjurkan persidangan dan karnival pada peringkat antarabangsa. So kita buat persidangan. Contohnya Malaysia pernah jadi tuan rumah bagi persidangan Commonwealth CHOGM meeting. Kita pernah buat dulu those days. Menganjurkan persidangan ASEAN selalu kita buat. Okay, nampak. OIC sometimes boleh. Okay. Then the last one adalah untuk mengharumkan nama negara, kita boleh buat pameran tentang keunikan budaya. Budaya itu tadi ada heritage kan, memelihara warisan negara kan. Okay. So maksudnya kita boleh buat pameran. Tapi pameran ini kita buat di peringkat antarabangsa. Nampak? Kita buat pameran keunikan budaya kita lah. So ada 7 cara kita boleh mengharumkan nama negara tetapi baca soalan betul-betul. Cara anda means, so you tahulah dekat mana jawapan dia. Ada jawapan yang kamu tak boleh gunakan kalau dia quote dalam soalan itu cara anda. Anda means SPM students. Boleh dapat Okay, next. We have kepentingan. Kepentingan. Kenapa kita mesti mengharumkan nama negara kita lah. Kepentingan kita harumkan nama negara. Okay, satu, status dan imej negara mudah dikenali. So kamu tak payah ingat word by word. So you kata kepentingan dia adalah imej negara kita mudah dikenali. Atau dikenali. Lepas itu kalau kita harumkan nama negara means people will see lah, macam kamu pergi pertandingan dan sebagainya. Kamu menang medal lah. Let's say menang gold. Of course you compete dengan kawan-kawan daripada negara lain. Understand? So there you might forge a good, apa itu orang kata, a good friendship, and then you ask your friends to come and visit you in Malaysia. So something like that lah, anything lah. Kalau negara kita sudah terkenal means then pelancong asing, kehadiran pelancong asing akan meningkat. Nampak? Boleh Okay, try to remember benda ni senang saja. Lepas itu kalau kita preserve kita punya monument tadi bangunan and all that, okay, nampak? Kita preserve jaga, kita upgrade, maka apa berlaku adalah pembangunan infrastruktur negara kita pesat. And then kita juga boleh menarik pelabur asing terlibat dalam terutamanya kalau yang ini adalah lebih kepada produk pelancongan, right? Understand? Destinasi pelancongan dan sebagainya. So we will call pelabur asing untuk come and invest lah. Contohnya adalah kadang-kadang kita panggil negara lain punya hotel. So untuk dirikan mereka punya hotel dalam negara kita. Understand? Di tapak dekat dengan kawasan peranginan lah, tempat pelancong datang. So hotel. International punya hotel lah. Boleh lah. Understand? Nampak tu? Boleh. So we can attract, melibatkan lebih ramai pelabur asing.
And then kalau kita berjaya dalam pelbagai bidang, so kita boleh jadi sebagai sumber rujukan. Kita akan jadi sumber rujukan kepada negara luar dalam pelbagai bidang. Sumber rujukan. Okey? Nampak? Macam sekolah kamu lah. Sekolah kamu ini ada beberapa benda lah. Understand? So benda yang ada menempa kejayaan sedikit. Sekolah kamu ada banyak pertandingan berjaya dan sebagainya. Filing system semua bagus. Maka ada sekolah lain datang untuk buat lawatan ke sekolah kamu. Nak belajar sistem sekolah kamu. Itu kita panggil dia lawatan penanda aras. Yang baru-baru ini kamu boleh nampak sekolah daripada negeri Terengganu datang untuk buat lawatan ke sekolah kamu. Azan, okey, nampak. So itulah sekolah kamu jadi macam sumber rujukan kepada sekolah lain. So sini lebih kurang macam itulah. Negara kita pun akan jadi sumber rujukan kepada negara luar dalam pelbagai bidang. Azan, terutamanya bila kita mencapai kejayaan. Dan kita dapat recognition, pengiktirafan antarabangsa. International recognition kita dapat terhadap kepakaran dalam negara kita. Kalau kita pakar dalam sesuatu, kita dapat pengiktirafan antarabangsa. Nampak? Pengiktirafan antarabangsa terhadap kepakaran dalam negara kita. Dan bila kita famous dan sebagainya, ini juga akan membuka jalan kepada hubungan diplomatik antara negara kita dengan negara lain menjadi kukuh. So hubungan diplomatik antara negara kita dengan negara lain akan menjadi kukuh lah. And then selain daripada itu, bisnes pun berkembang lah. Iaitu industri import dan ekspor akan membangun dengan pesat. Boleh dan bukan saja kita boleh menarik pelabur asing, tetapi kita juga boleh menarik minat pakar dari luar negara. Minat pakar daripada luar negara untuk datang. Azan, especially like sejarah dan sebagainya lah. Azan, so kadang-kadang ada juga orang nak tahu sejarah dia sebab dia ada dekat negara kita. So orang mau datang tengok. Azan, let's say like Lembah Bujang and all that. Azan, people from outside want to come and see. Sejarawan luar negara. Mereka sedang buat kajian detail tentang negara-negara ASEAN, let's say. Azan, so they will come and do reference lah. Azan, so they have to come to our country lah. Azan, so dia akan menarik pakar daripada luar lah. Ini tadi cikgu bagi contoh pakar sejarah, let's say. They are doing, let's say, research on negara-negara ASEAN. Azan, okay, nampak tu. Boleh okay. Then after that, ekonomi kita terus berkembang lah. Azan, ekonomi kita akan berkembang. Azan, bila kita dah famous. Azan, dapat dan kita berjaya dalam pelbagai bidang. Boleh okey, dan itu kepentingan dia. The next, it is not easy Azan, of course got challenges, cabaran untuk mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. So kita ada cabaran dia. Okey, cabaran pertama adalah kita kata pelbagai bidang, right? Understand? Tetapi dalam Malaysia kamu kena tahulah, cabaran kita adalah kita kekurangan pakar dalam beberapa bidang lah, terutamanya bidang kritikal. Ada banyak bidang kita kritikal, maksudnya memang sangat kekurangan pakar. Understand? So kita nak berjaya pelbagai bidang, tetapi ada bidang yang kita punya pakar adalah sangat kritikal. We don't have much pakar dalam bidang tersebut. Okey, nampak tu. So macam dalam Malaysia, cikgu beritahu beberapa contoh lah. Understand? Nampak tu. Even welding, kalau kamu tengok welding. Siapa buat welding ini? Juru kimpal. Buat welding, welding itu adalah yang besi-besi semua kamu sambung, buat welding. Itu pun dalam negara kita at the moment sangat kritikal, sebab youngsters lah, you don't want to learn. Understand? But it is not easy job tau, sebab welding itu kamu gunakan api tu, mata boleh rosak tau. So they wear shield, buat itu kepakaran. But if you do welding, you can earn a lot of money.
Tapi bahaya jugalah sebab mata. Understand? You tak boleh main-main lah. Understand? It's like very dangerous kind of work lah. Tapi kita memang kurang pakar. So selalunya sekarang at the moment Indonesian, understand? Kita terpaksa ambil pekerja asing. Understand? Okay, nampak. Dan bukan itu saja. Dalam negara kita, kita juga kekurangan guru dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kita kekurangan guru pakar tahu dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Okay, so kamu kena faham benda ini. So cikgu beritahu kamu apa cerita dia. Pendidikan awal kanak-kanak. In Malaysia, you tunggu result untuk SPM. Kamu boleh jadi kindergarten teacher temporary. Tunggu result STPM. Kamu boleh jadi temporary. Kindergarten teacher. Luar negara bukan macam itu tahu. Luar negara guru kindergarten pun ada yang pegang PhD. Understand? So mereka adalah pakar dalam pendidikan awal kanak-kanak, early childhood punya inilah education. Understand? So itu betul-betul pakar. Kita ni tak ada main tangkap muat kasih masuk. Siapa mau jadi guru tadika boleh jadi. Understand? Youngsters dan sebagainya. Tangkap muat saja kasih masuk. Luar negara is not like that. Kepakaran. Understand? So kita memang negara kita ada kurang kepakaran lah. Kurang pakar dalam bidang kritikal. Understand? Tapi kanak-kanak memanglah penting what. Everything start from the kanak-kanak what. Boleh so you have to know about kanak-kanak. Pergi belajar. Understand? Okay, nampak. Tapi dalam Malaysia memang ada college offer, university private offer, understand, pendidikan awal kanak-kanak, tetapi kita belum ada banyak pakar dalam bidang tersebut. Boleh Okay, after that bukan saja pakar kurang, kita punya teknologi pun terhad. Teknologi kita terhad. So banyak bidang kita kekurangan teknologi lah. Sebab bukan kita buat teknologi, tetapi kita ni adalah orang yang banyak gunakan teknologi. Understand? So you nak mengharum peringkat antarabangsa means you sepatutnya pencipta teknologi, bukan pengguna teknologi. Not technology user. We are the inventor. Understand? Okay, sepatutnya lah. Lepas itu kita ada masalah besar juga mengharumkan nama negara, sebab rakyat negara kita pun banyak yang terlalu mengagungkan jenama luar negara, brand luar negara. Dan lagi satu, bukan saja teknologi terhad, nak teknologi baru dan sebagainya, kadang-kadang kita nak gunakan pun kita tak ada teknologi. Kenapa? Sebab kita sumber kewangan kita terhad. Okay, selepas tu kita ada sikap negatif rakyat Malaysia, iaitu kita bersikap kurang peduli lah, kurang sikap peduli dan sikap jati diri. Jati diri lah, tidak pedulilah, dan kita tak ada jati diri. Kita ni warga negara Malaysia dan sebagainya, ini negara kita, kita kena mengharumkan nama negara. Understand? So mereka tak ada, kurang sikap kepedulian tentang hal-hal inilah. Understand? Okay, next, kita juga kekurangan kemudahan dan infrastruktur dalam sesuatu bidang. Macam tadilah cikgu beritahu yang hantar roket, hantar satelit. Mana kita hantar melalui negara kita, mana kita launch dekat negara kita, tak ada, kita gunakan kepakaran daripada luar negara. So maksudnya kita kekurangan kemudahan itu semualah. Kita tak ada tempat untuk launch roket dalam Malaysia. Understand? Yang launch roket kecil itu adalah yang kamu belajar dalam physics ke? Understand? Yang kamu ada launch roket kan? Itu saja Malaysia punya at the moment. Understand? So kalau kita nak, tapi satelit is penting. Understand? Maka orang yang kaya lah, like Dato' Ananda Krishnan, Maxis punya kan? So dia terpaksa, dia kena hantar, barulah boleh buat bisnes Maxis. Lepas tu dia boleh buat bisnes Astro dan sebagainya. Understand? So they need the satellite.
Azan, okay, nampak. Tapi kita punya kemudahan dan infrastruktur dalam bidang itu tak ada. Kita pinjam daripada negara lain. Lepas tu kita ada perbezaan budaya dan bahasa antara negara lah. Ini menyebabkan susah untuk kita nak mengharumkan nama negara. Understand? Ini kamu kena faham lah. You kena mahir kalau boleh dalam bahasa asing. Belajar lebih banyak bahasa lebih bagus. Understand? Tapi dalam Malaysia, you tahulah, even rakyat Malaysia sendiri ya, penguasaan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan pun very bad. Understand? Okay, nampak. Kita tak boleh jadi macam itu. So kita ada perbezaan budaya dan bahasa antara negara. So ini pun adalah cabaran untuk kita nak pergi dekat luar negara, nak mengharumkan nama negara. Understand? Okay, nampak. Next, penyebaran maklumat palsu tentang negara. So sekarang teknologi maklumat banyak, understand, IC, TMK dan sebagainya. So banyak berita palsu tentang negara kita tersebar. Understand? Okay, nampak. Terutamanya orang-orang yang jealous dengan Malaysia lah. Mereka sebarkan, dan even rakyat Malaysia pun kadang-kadang ada yang negatif, sebarkan berita tentang berita palsu tentang negara kita. Understand? So ini semua cabaran. Okey, kalau macam itu nama jadi bukan harum, nama jadi busuk. Okey, dan lagi satu adalah tidak bekerjasama dan bersikap individualistik. So maksudnya penduduk negara kita lah ada yang tidak bekerjasama dan bersikap individualistik. Tapi I tak setuju dengan isi ni. Tengok, dia sendiri kata tidak bekerjasama. Kerjasama adalah nilai. So bila kamu tulis isi try to avoid benda ni semua lah. So jangan tulis bekerjasama, cari perkataan lain. Tidak bekerjasama dan bersikap individualistik. Individualistik kamu tahulah, pentingkan diri sendiri. Okay, dan lagi satu adalah pemikiran masyarakat kita pun kurang berdaya maju. Understand? So kita tak fikir tentang nak maju ke hadapan. Understand? Nampak? Ada kadang-kadang kamu boleh nampak lah. Understand? Okay. Dapat? Okay. Conservative people lah. Dia tak mau maju ke depan. Understand? Nampak tu? Pemikiran mereka macam itu. Boleh? Okay, done. And the last one, students, perasaan. Okay. So kita, kalau nama negara kita harum di persada antarabangsa, so kita mesti rasa syukur, gembira dan juga bangga. Nampak tu? Senang sajalah benda tu. Boleh. So all this is actually not so bad lah. Satu kali baca pun boleh faham. Understand? Iaitu wait tajuk dia kamu tahulah. Okay. Malaysia unggul di mata dunia. So, macam mana kita nak harumkan nama negara lah. So, kita contoh kejayaan kita yang kita boleh banggakan. Ada 5 bidang. Lepas tu, cara mengharumkan nama negara kita di persada dunia. Dan apa kepentingan kita mengharumkan nama negara di persada dunia. Dan apakah cabaran untuk mengharumkan nama negara di persada dunia. Nampak tu? Followed by the last one adalah kamu ada ekspresi perasaan. Boleh? Okay, student, we go for latihan dia. Latihan bahagian A. Okay, nampak. Okay. Just lepas cikgu post, kamu boleh try out catat. Understand? So at the moment kamu boleh watch dan atau kamu nak catat sikit-sikit dalam kertas kamu, boleh go ahead. So memang banyak pelajar kita, ada di antara pelajar kita belajar dekat luar negara. And then mereka menempa kejayaan dekat sana, iaitu they become top student dalam universiti luar negara. So ada banyak case macam itu. Even in Harvard, Oxford, all that. Understand? Dan kita juga ada exam peringkat antarabangsa. Macam accountancy, all that. English semua, kadang-kadang kita ada international competition, international punya examination, di mana rakyat Malaysia boleh dapat good results, even A levels also, Cambridge punya exam and all that. Rakyat Malaysia ada di antara boleh muncul sebagai top student. Azan, okay, nampak. So soalan ini, okay, kita boleh nampak gambar dan petikan di bawah berkaitan dengan pencapaian
pelajar Malaysia di luar negara. Pencapaian pelajar kita dekat luar negara. Okey. Kecemerlangan, mungkin ejaan salah dekat sini, tak apa. Kecemerlangan pelajar Malaysia, Mariam Balgis Abdul Rashid, 23 tahun, memperolehi keputusan CGPA 4 flat dekat Arizona State University, understand, Amerika Syarikat, dalam bidang kelestarian lah. Ini kelestarian, mungkin kelestarian alam sekitar ke benar-benar membanggakan negara. Okey, dapat 4 flat lah. Best student dapat 4 flat. Understand? Okey. Apakah perasaan anda apabila terbaca berita di atas? Of course, you boleh tulis bangga. Azan, tapi cikgu nasihatkan kamu supaya standardize lah. Paling senang punya adalah kamu tulis gembira. Kalau positif gembira, kalau negatif sedih. So gembira. Alasan saya. Alasan anda, alasan saya. Okay, the first one, why you gembira? So you kena beritahu lah. Okay, sebab Mariam ini, kita punya rakyat, Mariam, apa dia buat? Dapat buktikan. Kalau telah buktikan pun bolehlah. Telah buktikan rakyat Malaysia mampu bersaing. We can compete. Bersaing dan mencapai keputusan. Keputusan cemerlang dalam bidang akademik. Okay, so you bagi satu alasan followed by another alasan, sebab markah kamu bukan 2, markah kamu adalah 3. So gembira dapat 1 markah and followed by alasan kamu yang pertama dan alasan yang kedua. Nampak tu? Boleh, So kenapa you gembira? Sebab nama negara harum di persada antarabangsa. Nampak? So kebanggaan lah. Boleh, Okey, nampak tu. Dapat, senang saja soalan dia. Apakah perasaan anda apabila kamu terbaca berita di atas rakyat negara kita? Okey, nampak. Okey. Then next soalan. Pada pandangan anda, apakah faktor pendorong kepada kejayaan Mariam Balgis? Nampak? Faktor pendorong. Okey, pendorong ini ada banyak pendorong lah, understand? Salah satu adalah dia sendirilah, sikap yang ada pada diri dia. Tapi don't put that sikap kerajinan. Rajin adalah nilai. Sikap rajin ke, sifat rajin ke, don't buat ayat dengan perkataan nilai universal. 18 nilai universal. You have always bila tulis ayat careful. Zen, okey, nampak? Okey. So sikap dia adalah tukarlah, rajin itu kamu tukar kepada usaha sungguh-sungguh pun rajin juga. So sikap usaha bersungguh-sungguh. Sikap usaha bersungguh-sungguh. Mariam tanpa mengenal erti putus asa, berputus asa. Nampak? Ini faktor dia. And then you explain lah. Okay. Dia mempunyai ini yang menjadi pendorong lah, sikap usaha bersungguh-sungguh tanpa mengenal erti putus asa. Okay. So dia mempunyai matlamat hidup yang
sangat jelas. Sangat jelas dan fokus sehingga berjaya. Orang yang usaha sungguh-sungguh ini semua, dia memang ada aim matlamat yang sangat jelas, and then they are very focused until mereka berjaya, sehingga mereka berjaya. Nampak tu? Ini yang menjadi pendorong kepada kejayaan Mariam Balqis. Understand? Just like you also lah. Dalam SPM, you mesti ada target lah. Understand? And then you stay focused until the end. Finish it off. Understand? Okay, nampak? Dapat? Okay, next. Ini soalan dia lah. Sebagai seorang murid, nyatakan 2 cara anda, you SPM student. Okay, kalau SPM student nak mengharumkan nama negara, of course kamu boleh tulis belajar bersungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh dan memperoleh dan lanjutkan pelajaran di luar negara dan memperolehi keputusan yang baik. Itu kamu boleh tulis, tak salah. Azan, okay, nampak tu. Dan you juga boleh tulis isi-isi lain pun boleh. So cikgu bagi beberapa lah. Okay, saya akan melibatkan diri. Sebab kalau cara means cara, cara ini kan isi dalam buku macam ini, mencipta kejayaan, melibatkan diri, menaik taraf, for that, dia tak tulis pun dekat sini belajar bersungguh-sungguh. Tapi kalau kamu tulis dekat sini, tak salah. Azan, inilah not necessary 100% apa yang ada dalam buku teks kamu lah. Kamu kena ingat point sikit-sikit dan kadang-kadang kamu boleh bagi point lain also. Tapi relevan dapat markah lah. Azan, so tapi yang ini dua-dua adalah isi daripada buku teks. Okay, so saya akan melibatkan diri dalam pelbagai pertandingan. Okay, pelbagai pertandingan peringkat antarabangsa. So baru-baru ini pun sekolah rendah ni pun mereka pun hantar banyak pelajar pergi untuk pertandingan, normally pertandingan inovasi yang sains punya, STEM and all that lah. Memang Malaysia sekarang banyak rakyat dan mereka pergi luar negara pun boleh menang gold medal dan sebagainya. Best invention. Itu dah mengharumkan nama negara kita lah. Okay, nampak. As a student, kamu boleh menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa, tak salah. Okay, then saya akan mereka cipta. Ini yang pertandingan yang tadi cikgu beritahu tadi lah. Saya akan mereka cipta inovasi baru dalam bidang sains dan teknologi. Especially sekolah-sekolah sekarang, sebab dia ada satu subjek called RBT, reka bentuk teknologi. RBT itu, so memang based on that subject banyak pertandingan reka cipta dibuat untuk sekolah menengah rendah at the moment lah. Okay, nampak. So apa yang saya boleh buat adalah saya boleh mereka cipta inovasi baru dalam bidang sains dan teknologi dengan sertai pertandingan. Sebab itu you punya reka cipta tahu. So you masuk dalam pertandingan peringkat antarabangsa means penganjur dia semua mungkin adalah big company punya corporate people, semua ada dalam sana lah. Mereka jadi pengadil dan sebagainya. So mereka tengok invention kamu, mereka terpengaruh dengan invention kamu. So mungkin mereka akan panggil kamu, then you write pattern dia semua, then mereka nak keluarkan barangan kamu. Mungkin boleh berlaku. Sebab itu all this is opportunity for students lah.
bila ada pertandingan peringkat antarabangsa, you show your smartness kamu, usaha kamu dan sebagainya. Buat sesuatu benda baru. Understand? Okay, nampak. Mungkin kamu tak ada duit untuk keluarkan lah. Understand? So ada company luar negara yang interested dengan projek kamu. Understand? Okay, something like that. Boleh Okay, next, the last soalan. Huraikan kepentingan mengharumkan nama negara di persada antarabangsa 3 markah. So yang ini kamu kena faham, kalau dia ada huraikan kepentingan itu 3 markah, bukan 3 kepentingan kita mau 1 saja kepentingan dia dan kamu kena huraikan. So maksudnya untuk bahagian ini what you supposed to do adalah, okay, so cikgu beritahu kamu kalau macam ini kamu kena bagi 1 fakta. So maksudnya 1 kepentingan, kamu kena ada huraian atau contoh yang pertama dan huraian atau contoh kedua. Nampak? So 3 markah lah. Boleh Okay. Okay, the first fakta, kepentingan mengharumkan nama negara adalah imej negara kita lah. Okay, imej negara kita akan meningkat. Okay, bila imej negara kita meningkat, semua orang sudah tahu dan sebagainya, ada orang nak lawat negara kita. So, ini huraian dia lah, ini akan menjadi daya tarikan. Okey, daya tarik pelancong, daya tarikan pelancong untuk berkunjung. Okey, untuk berkunjung ke negara kita. Bila pelancong semua masuk, you know already, ini akan apa? Hal ini akan mengembangkan ekonomi negara. Nampak tu? So you tulis 1 fakta, lepas tu kamu huraikan, nampak fakta tersebut. 2 ayat huraian lah. Nampak? Dapat Okey. So bila you tengok cikgu type pun, cikgu habis saja ayat, cikgu tengok ada 2 baris. 1, 2 baris, maka saya tahu setiap 2 baris saya tulis 1 ayat. Let's see. Saya tak stop dekat, saya tak sambung dekat sini. Setiap kali saya tambah ayat baru, mulakan ayat baru, saya mula daripada baris baru. Cikgu punya budaya macam itulah. Senang untuk pemeriksa. Kalau pemeriksa nampak ni, senang untuk dia mark saja macam ni. Kurungkan cepat-cepat. Dia tahu dekat mana ayat kamu mula dan ayat kamu berakhir. Then senang untuk dia baca. Dan bagi markah. Nampak? Boleh? Okey? Okey dan cikgu. Dah, cikgu dah habis dah. Zen, topik 11 form 5. Okey, wait, cikgu stop recording dia.